Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dalam proses pengajian kita pada hari ini, pengajian mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita mulakan pengajian kita dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan ini dengan bacaan satu hadis yang berkaitan dengan Ramadan, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutim saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, rawahul Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasulullah ada menyebutkan, dia kata siapa yang terlupa dalam keadaan dia berpuasa, dia termakan dan dia terminum, maka Rasulullah kata teruskan sahaja berpuasa, fa innama at'amahu Allah. Sesungguhnya sebenarnya Allah Taala bagi can dia ataupun Allah Taala bagi dia makan ataupun meminumkan dia kerana dia terlupa. Maknanya menarik hadis ni tuan-tuan puan-puan, kalau kita terlupa dah termakan sikit tu, maka tak mengapa, Rasulullah kata teruskan puasa kerana itu adalah kelebihan ataupun mungkin kelonggaran yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Baik, seperti biasa bersama dengan saya dalam sesi perbincangan kita pada hari ini Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat doktor, sudah sihat doktor? Alhamdulillah. Ustaz Husaini ada ke terlupa termakan ke waktu puasa ni? Pernah juga dululah. Pernah juga. Makan sampai kenyang teruslah. Tidak. Kadang-kadang kecil-kecil dulu jelah. Kecil-kecil dulu tak mengapa. Baik tuan-tuan puan-puan, kalau kita perhatikan dalam perbincangan hadis kita semalam, kita ada menceritakan mengenai tentang kefarduan berpuasa. Ustaz Husaini telah bacakan tentang ayat berpuasa, manakala dalam hadis kita bincangkan mengenai tentang pintu rayyan, pintu yang dikhususkan buat orang yang berpuasa. Maka pada hari ini perbincangan kita sedikit sebanyak berkaitan juga tentang puasa. Mengenai apa hadis yang akan kita pilih pada hari ini? Jangan nantikan dahulu, kita akan dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Insya-Allah hari ini saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersedia dengan mushaf masing-masing. Kita lihat suratul Baqarah ayat yang ke-187. Sama-sama kita dengarkan, kita tengok apakah panduan yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Begitulah bacaan Ustaz Husaini tadi mengenai tentang perkara yang boleh dilakukan ketika berpuasa dan pada malam kita berpuasa. Maka dalam pengajian kita pada hari ini kita akan bacakan satu hadis yang kita telah pilih berkaitan juga dengan puasa, iaitu tentang bagaimana puasa ini akan menjadi perisai buat orang yang beriman. Mari tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, sama-sama kita bacakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marrataini walladhi nafsi biyadihi la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'indallahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyami min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu perisai, maka janganlah berkata kotor dan melakukan kebodohan, sesuatu perkara yang dosa dan sia-sia. Jika seseorang melawannya atau menghinanya, maka katakanlah aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi berbanding wangian kasturi. Allah berkata, orang berpuasa itu meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya kerana aku. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang memberikan ganjarannya. Kebaikan itu akan dibalas dengan 10 ganjaran yang seumpama dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Baik tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, penghuraian tentang hadis ini kita akan lanjutkan lagi perbincangannya selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Dalam rancangan ini kita telah membicarakan pada hari ini mengenai tentang kelebihan orang yang berpuasa, bahkan hadis tentang bagaimana puasa boleh dijadikan perisai buat orang yang beriman. Hadis ini sebenarnya sangat istimewa, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita mengenai hadis ini, mari sama-sama kita perhatikan dahulu maknanya siapakah perawi yang meriwayatkan hadis ni? Siapa perawi yang meriwayatkan hadis ni Ustaz Saini? Baik. Perawi dia sangat orang kata famous. Banyak kali kita dengar. Betul. Iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Betul. Seperti mana yang pernah disebutkan sebelum ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang terlupa dan ada yang teringat ya doktor ya. Mungkin kita boleh ingatkan, merupakan sahabat yang di mana mempunyai masa lebih kurang 3 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Baik. Yang itu yang kita telah selalu ulang Ustaz Husaini, tapi kali ni saya ambil angle ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz Husaini tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni betul. adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottsicher. Ignaz Gottsicher ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya Allah. Maknanya dia terror bahasa Arab. Dan bila dia belajar tentang hadis, dia sebenarnya bila balik semula ke negara dia, dia mengkritik tentang hadis. Salah satunya dia mengkritik tentang Abu Hurairah yang dia katakan, yang ni sama-sama kita perhatikan. Yang ni kita telah notakan dalam slide kita. Mari sama-sama tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah kita perhatikan dalam slide yang kita sediakan pada hari ini, iaitu Saidina Abu Hurairah ni adalah seorang yang pernah dikritik oleh golongan orientalis yang saya sebutkan tadi, namanya Ignaz Gottsicher. Yang keduanya, mereka ingin menimbulkan keraguan terhadap Abu Hurairah. Dan yang ketiganya, salah satu hadis yang dikritik adalah hadis tentang membunuh anjing liar. Yang ni saya akan huraikan sedikit. Yang pertamanya dikritik oleh orientalis tadi, namanya Ignaz Gottsicher, mengkritik Abu Hurairah kerana Abu Hurairah adalah seorang perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita berjaya meragukan manusia tentang
tokoh perawi ni, maka kita berjaya menjejaskan ribuan hadis yang telah disampaikan oleh dia. Allah. Maknanya kalau kita kata Abu Hurairah ni seorang yang tidak boleh dipercayai, maka kita telah berjaya menyebabkan ribuan hadis tu tergugat dah, kerana perawinya adalah perawi yang tidak boleh dipercayai. Salah satu hadis yang dikritik adalah hadis mengenai membunuh anjing liar. Yang mana kalau Ustaz Husaini nak tahu, Abu Hurairah ni dia suka binatang apa? Kucing tak salah. Dia suka kucing. Jadi orientalis ni kritik, Godzilla kritik, dia kata Abu Hurairah ni riwayatkan hadis tentang bunuh anjing liar kerana dia suka kucing. Salah satu argumen yang dia katakan, kerana hadis yang amaran Nabi biqatlil kilab, Rasulullah suruh membunuh anjing ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Godzilla rasa macam sebenarnya Abu Hurairah ni bias dekat sini. Mungkin sebabkan kerana dia suka anjing, dia suka kucing, lalu dia arahkan ataupun dia mereka hadis supaya dikatakan Rasulullah suruh membunuh anjing. Pada hakikatnya sebenarnya hadis tersebut bukan sahaja diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia diriwayatkan juga oleh beberapa sahabat yang lain yang menunjukkan sebenarnya hadis tersebut bukanlah direka oleh Abu Hurairah. Baik, kita kembali perbincangan kita kepada puasa ni sebagai perisai, iaitu as-siyamu junnah. Yang mana kalau kita perhatikan dekat sini bagaimana sebenarnya Al-Imam Ibnu Athir ada menyebutkan apa yang dimaksudkan dengan junnah ini adalah dia menjadi perisai daripada melakukan perkara yang tidak elok. Kalau kita tengok hari ini, Ustaz ini ada tak orang yang masih berpuasa tapi melakukan perkara yang tidak elok? Kalau kita tengok memang ramailah, Doktor. Betul. Kalau dia berpuasa tetapi mulutnya itu tidak lekang daripada mengatakan perkara yang tidak baik. Yang ni yang kita katakan sebenarnya tak kena dengan konsep puasa yang digariskan dalam Islam. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan, baginda berkata, man lam yada' qawlu zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabah. Rasulullah kata, kalaulah kamu tak berjaya nak meninggalkan kata-kata yang tak elok, maka tak payahlah berpuasa, ataupun seakan-akan maknanya tak sampai konsep puasa yang sebenarnya Allah Ta'ala nakkan kepada kita ataupun daripada kita tadi. Bahkan istimewanya hadis ni, yang pertama ceritakan puasa tu sebagai perisai. Yang kedua juga hadis ni menceritakan Allah Ta'ala sendiri menyandarkan amalan puasa tu kepada diri dia. Allah Ta'ala kata as-siyamu li, puasa tu adalah untuk aku. Dalam amalan yang lain mungkin tidak disebutkan sedemikian, tetapi khusus untuk puasa Allah Ta'ala kata amalan puasa ni adalah untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku yang memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Hadis ni sebenarnya agak aneh. Kenapa Allah Ta'ala kata aku yang memberikan ganjaran? Sebab orang solat pun Allah Ta'ala yang berikan ganjaran juga. Orang yang menunaikan zakat pun Allah Ta'ala berikan ganjaran juga. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala yang memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa? Kita akan teruskan perbincangan mengenai topik ini dalam sesi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. Tunggu kami dalam rancangan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian kita mengenai hadis tentang kelebihan orang yang berpuasa. Pertama, Rasulullah tegaskan, gambarkan kepada kita bahawa puasa ni sepatutnya menjadi perisai kepada kita. Bila kita dah lemah, bila kita dah maknanya berpuasa fokus kepada Allah Ta'ala, sepatutnya kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang sia-sia dan amalan yang tidak elok. Yang keduanya juga Rasulullah gambarkan kepada kita bahawa mulut orang yang berpuasa ataupun bauan la khalufun, bau orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi di sisi Allah Ta'ala. Yang ni yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban sebenarnya dalam menghuraikan hadis ni. Al-Imam Ibn Hibban kata ada dua kelebihan orang Islam ataupun syiar jati diri orang Islam nanti di hari akhirat kelak. Yang pertama adalah bauan mulut mereka wangi kerana kesan puasa mereka, yang pertama. Yang kedua, wajah mereka akan berseri akibat kesan daripada wuduk mereka. Yang ni kelebihan orang yang berpuasa. Tuan-tuan, puan-puan, jangan lupa ataupun konsisten, jangan lakukan maksiat ketika kita berpuasa. Dan yang ketiga, macam yang saya sebutkan sebelum ni, Allah Ta'ala kata aku yang berikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Heran hadis ni, kerana kalau ikutkan puasa solat pun Allah Ta'ala yang berikan ganjaran, tapi khas untuk berpuasa ni Allah Ta'ala berikan ganjaran khas. Kerana menurut Al-Imam Ibn Hajar, dia kata hadis ni seolah-olah Allah Ta'ala berbangga ataupun seronok dengan puasa, sehingga Allah Ta'ala boleh memberikan ganjaran sesuka hatinya. Maknanya itu adalah khas untuk aku boleh bagi kepada mereka apa yang aku nak, kerana
puasa ni adalah memang orang tak nampak, dia tak boleh, susah sikit nak riak. Kalau solat kita nampak orang tu solat. Betul. Tapi puasa ni tak nampak orang tu puasa sunat ke tak. Orang solat kita boleh nampak, orang bagi zakat kita boleh nampak, orang pergi haji kita boleh nampak, orang puasa kita tak tahu. Melainkan jadi, kalau dia cakap lah. Melainkan kalau dia bagi tahu. Jadi yang tu menunjukkan bagaimana puasa ni khas untuk Allah Ta'ala. Itu yang istimewanya hadis ni, yang mana kita huraikan sedikit mengenai secara umumnya mengenai maksud hadis yang kita bacakan tadi. Baik, seperti biasa dalam satu sesi khas setiap minggu kita akan ada satu sesi perkongsian mengenai hadis yang viral tetapi tidak sahih. Mari sama-sama tuan-tuan puan-puan kita perhatikan dalam slide kita pada hari ini mengenai tentang hadis yang viral tetapi tidak sahih. Hadis yang menyebutkan ataupun menyatakan tentang tidur orang yang berpuasa. Iaitu hadisnya menyatakan naumus saimi ibadatun wa samtuhu tasbih. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih. Hadis ni dinilai sebagai lemah oleh beberapa ulama hadis seperti Al-Imam Baihaqi, Al-Imam Iraqi dan Al-Imam Munawi. Baik, menarik sebenarnya hadis ni tuan-tuan. Sebab hadis ni biasa kita dengar dah. Ustaz-ustaz ni orang kata tak apa, puasa ni tidur pun tak apa kerana tidur adalah ibadah. Jadi sebenarnya dari aspek penghuraiannya, sebahagian ulama merasakan ataupun menilai hadis ni sebagai hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif ni adalah perkara yang kalau boleh kita boleh cari yang lebih sahih adalah lebih baik. Kerana apa? Kerana bukanlah kita kata tidak boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Kerana Al-Imam Ibn Hajar ada menyebutkan boleh beramal dengan hadis yang dhaif tetapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, tidaklah terlalu syiddatul dha'fi, maknanya tidaklah terlalu dhaif. Yang kedua, mestilah tahta aslun tu'amalu bihi, iaitu berada di bawah amalan yang ada asasnya. Dan yang ketiganya, kita tidak boleh bi'adami i'tiqad, kita tidak boleh berintikad untuk menyandarkan kepada Rasulullah. Mengenai hadis ni Ustaz Usaini, kalau kita perhatikan, maknanya kalau hadis dhaif tu kita nak amalkan, kalau boleh amalan tu biarlah kepada fadail supaya kita nak dia mengamalkan sesuatu hadis tu. Tapi hadis ni tentang tidur. Betul. Jadi takkan kalau kita nak kata kita nak galakkan orang tidur waktu puasa ke, macam tak kena. Jadi kalau boleh maknanya kita fokuskan kepada hadis yang sahih. Sebagai contoh hadis yang Rasulullah kata man qama ramadana imanan wahtisaban ataupun man shama ramadan imanan wahtisaban. Alangkah baiknya kalau kita fokus kepada hadis yang sahih sebegitu, maknanya kita galakkan manusia berpuasa bersungguh dengan penuh keyakinan kepada Allah Taala. Kita tambahkan dengan amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan, seperti kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Betul Ustaz Usaini. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Agak ringkas sikit perbincangan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan resolusi kita. Yang pertamanya adalah menjelaskan kepada ahli keluarga kita. Kita hendaklah menjelaskan kepada ahli keluarga kita tentang kelebihan khusus daripada Allah Ta'ala untuk orang yang berpuasa. Yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri kita daripada melakukan perkara yang tidak elok ketika berpuasa. Dan yang ketiga, kita hendaklah memahami hadis dengan betul agar tidak keliru dengan keraguan yang ditimbulkan oleh musuh Islam seperti orientalis itu tadi. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan untuk berinfak, bersedekah, menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan dibangunkan untuk menaja ataupun memperkasakan program-program pengajian Quran dan hadis. Seperti biasa, bagi memberkati pengajian kita sepanjang hari dan sepanjang minggu sehingga sepanjang tahun ini, marilah sama-sama kita membacakan doa, mudah-mudahan program majlis kita diberkati oleh Allah. Saya persilakan Ustaz Usaini. Terima kasih. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayuh kita angkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya Allah cekalkan hati kita, kurniakan dengan sikap yang istiqamah untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman menurut segala perintah-Mu ya Allah, menjauhkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah yang memperbanyakkan segala amal ibadah ya Allah, yang memperbanyakkan bacaan Al-Quran ya Allah,
yang memperbanyakkan perkara-perkara yang saleh, perkara-perkara yang baik ya Allah. Engkau jauhkanlah ya Allah dari perkara-perkara yang keji yang boleh memudaratkan kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah segala amalan kami ini ya Allah, untuk kami bentangkan di hari akhirat nanti ya Allah, untuk kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Engkau Maha Berkuasa ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.